أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jadi Al-Qari'ah iaitu Al-Hadisatul Azimatul Jalilah. Peristiwa yang cukup besar. Cukup besar. Maka dalam surah Ar-Ra'd Allah kata wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Tengok qari'ah au tahullu qariban min darihim. Maksudnya di atas dunia dulu pun orang-orang yang lawan Tuhan ni kena dah musibah. Gempa dah dalam hidup dia. Dia mari perang. Kena serang dan sebagainya. Tetapi maksud di sini jumhur mufassirin mengatakan al-qari'ah hiya al-qiyamah. Al-qari'ah itu hari yang menggemparkan itu, iaitulah hari kiamat. Maka al-qari'ah ni salah satu daripada nama-nama kiamat. Nama kiamat ni banyak para jemaah sekalian. Dalam siri Al-Alamul Akhir, pengembaraan ke alam akhirat yang saya sampaikan, tuan-tuan boleh tengok di rakaman kita, ada beberapa nama. Dalam kitab ni pun ada. Saya baca secara ringkas ya. Di antara nama-nama hari kiamat itu Al-Qari'ah. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah itu An-Nafkhatul Ula. Tiupan sengkakala yang pertama. Pom, itu dipanggil Qari'ah. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah An-Nar, neraka, api. Tapi yang ramai ulama tafsir kata Al-Qari'ah iaitulah Al-Qiyamah. Kalau kita nak terjemah, hari yang menggemparkan itu iaitu hari kiamat. Di antara nama-nama lain tentang kiamat, tanda tuan-tuan, saya sebut nama je lah, kan? Nama dia Al-Haqqah. Dalil dia surah Al-Haqqah ayat 1 yang ketiga. Yang kedua nama dia At-Tammah. Ambil daripada surah An-Nazi'at ayat 34. As-Sakhah surah Abasa 33. At-Taghabun surah At-Taghabun ayat 9. Yaumuddin maliki yaumiddin dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Al-Ghashiyah surah Al-Ghashiyah ayat 1. As-Sa'ah surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 18. Yaumut Tanad surah Ghafir ayat 32. Al-Jasiyah surah Al-Jasiyah ayat 28. Al-Waqi'ah surah Al-Waqi'ah ayat 1. Az-Zalzalah surah Zalzalah ayat 1. Jadi alhamdulillah, anda tak terjemah di sini, tuan-tuan boleh tengok dari rakaman kita Rehlah ke Alam Akhirat tentang nama-nama hari kiamat. Ada berapa? 15 ke berapa nama? Boleh rujuk di sana. Alhamdulillah. Baik. Allah Ta'ala sebut sini Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Apakah dia hari yang menggemparkan itu? Hari apa tu? Hari apa tu? Bila Tuhan tanya Mal Qari'ah, maka dia biasanya dia akan jawab. Kenapa
Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apa yang kamu tahu? Itu maksud dalam bahasa kitanya, Mal-Qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang hari yang menggemparkan itu? Mu tahu apa? Kenapa dalam Quran banyak sebut, yukthiru fil Quran, banyak menggunakan uslub al-istifham. Banyak menggunakan uslub tanya. Mu tahu apa? Itu bahasa. Sebab apa? Sebab banyak hakikat-hakikat, makna-makna yang besar, manusia ni tak ambil perhatian. Orang cakap, gitu je dia. Maka, Allah Ta'ala nak suruh kita celik mata. Mu tahu? Sama juga bila kita nak beritahu benda-benda yang penting kepada masyarakat. Tak, kita tanya, tuan-tuan semua sudah tahu ke? Jadi orang pun bila sudah bunyi gitu semua, hadap main WhatsApp pun berhenti kejap. Ustaz nak kata apa tu? Pak Imam nak beritahu apa? Itu dia panggil uslub al-istifham ni, supaya nak ambil al-jazb al-intibah, supaya nak ambil orang ambil perhatian. Ini bahasa Quran. Maka wal as'ilatu fil Quran ala naw'ain. Soalan dalam Quran tu ada dua jenis. Tanda tuan-tuan. Soalan dalam Quran ini, yang pertama, Allah Ta'ala sebut soalan dan dia bawa jawapan. Dia sebut mal qari'ah, mu tahu apa? Wa ma adraka, apa yang kamu dapati, yang kamu faham, yang kamu mengerti. Maka bila disebut jawapan, yakunul maksud dianya nak menarik perhatian pendengar, supaya mengambil perhatian. Aku nak beritahu benda besar ni. Yang kedua, disebut soalan tapi tak diberi jawapan. Wa ma yudrika la'alla sata. Wa ma yudrik, apa yang kamu dapat mengetahui. Itu dia panggil wa ma adraka, diberi jawapan. Wa ma yudrik, tak beri jawapan. Maka ketika itu, kata di ulama tafsir, yakunul maksud i'mal az-zihin. Allah nak suruh kita mikir, apa benda ni? Ini supaya kita mikir. Mana istifham, soalan itu li ta'zim wa tahwil. Nak suruh nampak besar, nak nampak bahayanya peristiwa yang berlaku itu agak bahaya. Agak bahaya, kan? Jadi tak payah tunggu jawapan lah. Mu tahu benda ni? Gitu lebih kurang. Maka Allah Ta'ala tanya di sini dalam ayat ini, ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Tengok, soalan yang kedua kali. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu. Mu tahu apa hari itu? Ini soalan. Maka sebagaimana kata di Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, bila Allah tanya-tanya wa ma adraka, diberi jawapan, wa ma yudrika, maka tidak ada jawapan. Tetapi yang tidak ada jawapan itu, kata di para ulama, li'mal fikri wa tahrik az-zihin. Syahdul al-himam, nak suruh kita mikir apa yang Tuhan nak beritahu ni. Jadi dia tak jawab. Tapi kita sendiri terpaksa kena mencari jawapan dan mencari apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tak boleh kita baca Quran, kata orang mururin kiram, lalu gitu saja. Seperti lalunya air, berlalu begitu, kita kata tidak. Al-Quran bukan untuk dilalu. Al-Quran untuk dihayati dan ditadabbur serta diamalkan. Itu maksud Al-Quran. Tidak dinafikan baca Quran walaupun tak faham boleh pahala. Naam, kita kata ya. Tapi besar maksud dia, objektif dia nak suruh kita faham. Wa ma adraka mal qam, bermakna ma a'lamaka. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu faham? Supaya Al-Qari'ah itu satu benda yang menggemparkan di luar kemampuan kamu nak mikir. Ini orang buat ni, gambar-gambar kiamat dalam filem-filem, itu gambaran hak dia buat je. Gambaran syurga. Syurga ni, comel. Macam duduk dalam syurga dah. Siapa kata? Kerana itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, a'dattu li'ibadil mu'min, aku dah sediakan kepada hamba aku yang beriman, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar,
tak pernah khayal dalam hati kita. Kalau kita khayal tu bukan syurga lagi tu, masya-Allah, tabarakallah. Mana kalau kita khayal setara mana pun tak nampak, tak jadi. Jadi oleh kerana perkara ini perkara benda ghaib, benda yang kita boleh tahu melalui jalan wahyu semata, maka kita tunggulah wahyu bagi tahu. Ataupun kalau tak ada jawapan dalam ayat ini, dia ada dalam surah lain yang beri jawapan. Tapi di sini ada beri jawapan. Hari yang menggemparkan itu apa dia? Tanda tuan-tuan. Ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang berkeliaran. Macam katu keluar daripada lubang dia lepas hujan, apa jadi? Berkeliaran. Tak tahu nak gimana. Tengok dalam nota 1850. Ayat ini dan ayat yang berikutnya menggambarkan kedahsyatan yang menimpa manusia dengan sebab kegemparan itu. Oh, manusia ni huru-hara masa tu. Samalah seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dengan tidak tentu arah dan juga menjadikan gunung ganang yang sedemikian besar dan kuat berterbangan seperti bulu di busur. Maknanya bulu di anak panah. Tak tahu nak gimana. Allahu Akbar. Maka di sini kita nampak macam yauma yakunah itu macam jawapan. Jawapan kepada soalan mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tetapi yang zahirnya bukan jawapan. Sebab apa? Soalan tadi dia tanya tentang al-qari'ah ay haqiqatuh. Apakah hakikat kiamat? Hakikat kiamat. Ayat ini Allah Ta'ala gambarkan ba'd al-hawadis, sebahagian daripada perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Manusia tu keluar macam kelkatu, tapi banyak lagi benda lain. Maka hakikat kiamat itu sendiri, iaitulah apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, hari pembalasan, hari manusia dibangkitkan, hari manusia macam kelkatu, bukit-bukit berterbangan, langit pecah, banyak lagi dia punya. Maknanya ayat ini memberi jawapan kepada sebahagian daripada sifat kiamat, tapi tidak total jawapan itu, tidak sepenuhnya sebagaimana daripada soalan. Maka kita kena i'malul fikri, i'malul zihni, gerakkan dia kita punya pemikiran, tengok apakah sifat hari kiamat itu dalam kitab-kitab tentang ahwalu yaum al-qiyamah. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam suratul A'raf orang tanya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Bila orang tanya tentang kiamat, mu jawab ilmuha 'inda rabbi. Ilmu dia di situ Tuhan aku. Hak mana Tuhan cerita kepada kita dalam Quran, kita dapat memahami. Apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi hadis, maka kita boleh faham. Yang lain-lain itu tunggulah di sana nanti. Allahul musta'an. Kal faras wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit pulaknya jadi macam ayat yang kelima tadi, dan gunung ganang menjadi seperti bulu di busur berterbangan. Masya-Allah, tabarakallah. Nah.